Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. Sidang penonton siaran online Facebook langsung dari Surau Al-Mukhlisin, Desa Segambut, seluruh warga Pilihan Kuasa Surau dan warga pengimarah Surau serta ahli-ahli karyah yang merujuk kepada Surau Al-Mukhlisin di Desa Segambut, dan seterusnya kepada para musyahidin al-a'izza, para penyimak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bersiaran untuk kuliah online menjelang hadirnya bulan Ramadan al-Mubarak yang penuh keberkatan ini. Dan malam ini satu topik berkenaan dengan satu tajuk yang telah pun kita putuskan, iaitu hargai anugerah Ramadan. Hargai anugerah Ramadan. Hargai anugerah Ramadan ini bermaksud kita perlu memahami dan menghargai bahawa Ramadan ini merupakan perkara yang boleh kita pandang remeh dan kita abaikan begitu sahaja. Kenapa? Hakikatnya ia memang anugerah, tapi masalah besar, subhanallah, kita tidak dapat memahami hakikat sebenar Ramadan Al-Mubarak yang merupakan anugerah Tuhan buat kita semua. Hadirin bersama pada ruang ini, subhanallah, Ramadan bakal menjema hari ini malam Selasa, atau dalam istilah agama kita malam ni Rabu dah. Maghrib tadi bermula Rabu, dan hari Khamis malam Jumaat dah masuk bulan. Terlalu hampir. Jadi jangan sampai kehadiran Ramadan apa-apa untuk kita. Teringat kita pada satu ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ironisnya agak tak cantik untuk kita sebut, tetapi kita kena sebut. Nabi pernah menyatakan, idza lam yughfar fi Ramadan famata. Kalau dalam bulan Ramadan kamu tak beroleh keampunan, bila lagi agaknya? Kalau dalam bulan Ramadan dosa kamu tak diampunkan, famata, maka bila lagi? Idza lam tughfar fi Ramadan famata. Kalau kamu tak dapat ampunan Tuhan dalam bulan Ramadan, agaknya bila kamu nak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Itu di antara keluhan junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW bila mana kedapatan di kalangan umat baginda yang gagal menjayakan anugerah Ramadan ini dengan sebaik-baik pengisian. Maka untuk memastikan kita bukan dari karangan orang-orang yang gagal menghayati Ramadan, ada baiknya kita lakukan sedikit muhasabah, muraja'ah, iaitu ulang kaji semula tentang apa-apa yang bulan Ramadan yang berbaki tinggal 3 malam sahaja lagi. Subhanallah, para musyahidin al-a'izza, musyahidat al-azizah, pada kesempatan kali ini saya nak bercerita tentang apa sebenarnya Ramadan ini dan apa sebenarnya pensyariatan puasa ini. Dan daripada situ barulah kita dapat. Jadi sebenarnya pertama sekali untuk mendatangkan rasa kita dapat menghargai, kita dapat evaluate sesuatu, kita kena
kenal dan tahu benda itu. Jadi apa salahnya? Ya, sebagai detik mulanya, ya, kita mulakan dulu dengan perkenalan kita dengan bulan Ramadan. Ya, pertamanya kita nak kenal asal usul nama dia. Di sudut bahasa, maka Ramadan ini dirujuk daripada kalimah Ramadha. Ya. Ya, dan masdarnya nanti jadi Ramdha. Apa maksud Ramdha? Ya, dan juga datang di Ramadan. Ya, dia bermaksud adalah suatu keadaan panas di musim panas di negeri Arab. Karena itulah dinamakan bulan ini dengan Ramadan. Ya, situasi panas di musim panas. Di musim panas. Dan kerana itu, ya, kita semua, ya, Ramadan dinamakan begitu adalah kerana bulan ini adalah bulan persiapan, ya, untuk mereka yang baru melepasi bulan Rajab, ya, dan baru keluar daripada bulan Syaban untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi bulan Syawal yang biasanya mereka merupakan bulan mereka menggarap semua benda kesempatan sebelum masuk bulan haram Zulkaidah Zulhijjah. Ini tradisi Arab dulu. Maka mereka dikatakan yurmiduna fihi aslihatahum. Mereka bakar semua, panaskan semua, ya, senjata-senjata mereka dan meramkan, ya, senjata-senjata mereka untuk persiapan peperangan. Maka bila datang, ya, cerita Ramadan ni cerita panas lah sebenarnya, ya, cerita sensasi. Dan bila mana datang, maka ramai ulama bersetuju untuk menyatakan bahawa Ramadan ini adalah satu bulan untuk kita kepanasan. Kenapa? Dosa-dosa kita dibakar dengan kepanasan tekak, ya. Jadi beruntunglah, ya, sekurang-kurangnya kalau kita rasa panas, kita rasa kering, ya, tekak kita, maka betul lah sebab kita berada dalam bulan ini, bulan panas, bulan Ramadan. Dan, ya, kesempatan ini kita bakar dosa-dosa kita dengan puasa yang betul-betul menepati kehendak syariat dan, ya, pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita asal nama Ramadan. Maka dah dapat, ya. Maka kalau disuluh daripada sudut realitinya pula, tu nak cerita puasa dulu, ya, cerita teruslah realiti Ramadan. Satu hadis kita cerita yang paling menarik lah dalam petikan hadis yang saya ambil ni, hadis At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah untuk kita hargai dan kita, ya, Rasulullah SAW pernah menyebut idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, bila menjelang masuk malam pertama bulan Ramadan. Bila ni? Khamis malam Jumaat, ya, akan berlaku semua tawaran-tawaran hebat yang, dan, yes, alhamdulillah kita di surah Al-Mukhlisin kita buat satu ceramah, ya, berkenaan dengan persiapan menyambut Ramadan di sudut jiwa dan like Facebook surah Al-Mukhlisin ini. Ya, barisan jawatan kuasa dan urustianya sangat bersungguh-sungguh untuk mengimarahkan surau ini. Moga-moga, ya, semua kita diganjari pahala dan setiap orang yang, ya, mengambil manfaat dan wa ta'ala atas tuntutan, ya, balighu anni walau ayah, ya, sampaikan dari aku walaupun sebaris ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mandalla ala khairin kafa'ilih, siapa pandu orang buat baik, dia seolah-olah sama melakukannya, dapat pahala sama. Jadi sama-samalah kita menganjurkan kebaikan agar banyak pahala yang dapat kita garap sempena bulan Ramadan ini, ya, persiapan menyambut Ramadan. Jadi, ya, apa yang berlaku kata Rasulullah bila masuk malam pertama bulan Ramadan, tak lama dah, Khamis malam Jumaat ni. Saya terpaksa sebut begini secara jelas supaya kita bersiap siaga, bersiap sedia dan tak lepaskan peluang yang ada. Sebab tapi dah dekat dah, insya-Allah lah. Yang pertama, suddifati syayatin. Subhanallah. Ya, dibelenggu semua syaitan. Syaitan ni apa, tuan-tuan? Itu yang masalah kita. Syaitan ini, dia bukan watak-watak yang terjelma daripada dua jenis makhluk yang sedia ada, iaitu minal jinnati wan nas. Sebab tu Allah sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang hati manusia dari kalangan jin. Ya, pada kejahatan dia juga syaitan. Ya, dan ketua ataupun orang pertama yang dapat watak syaitan ini adalah iblis. Fakana minal jin. Ya, Allah jelaskan dia itu dari kalangan jin. Dia bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang
logik pun tuan-tuan, takkanlah Allah ciptakan satu, Allah appoint dia, lantik dia jadi orang jahat, asut orang buat jahat, waktu upah dia apa? Masuk neraka. Ya, Allah tak zawamallahu alimi hamba-hambanya. No. Ya, tetapi ya begitulah Allah pun sebut dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah setiap nabi kami jadikan musuh-musuh, ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi memang ya, jadi yang dibelenggu ni syaitan-syaitan yang jin je lah. Yang manusia tak kena belenggu. Kecuali dia makan kat layak ramai, dia kena tangkap, dia kena belenggu jugalah. Tu pun kena pelangkong, kena masuk lokap lagi. Tapi nak ceritanya, apa yang menariknya bila masuk Ramadan, yang tukang yuwaswisu fi sudurin nas ni, membisikkan benda-benda jahat dalam hati manusia, dah tak ada. Bila dah tak ada, kita selesa sikit. Ya, ada juga ya yang dikatakan bahawa ada orang tegur lah, ada bercerita dengan saya, dia kata, Ustaz, betul ke setan ni kena? Yang perlu kita jawab, ya, dia kata, betul ke setan tak ada bulan Ramadan ni? Ya, macam ada je. Sebab dia kata sama je bulan Ramadan ke tak Ramadan, saya macam ni juga. Ya, kalau dulu kaki lepak, tak boleh baca Quran, masuk Ramadan pun tak boleh juga. Subhanallah. Ya. Kalau dulu kaki merambu, ya, kaki tengok TV, layan semua movie, kaki main PUBG, ya, masuk Ramadan pun layan habis semua juga. Al-Quran satu muka pun tak boleh baca dalam Ramadan. Ya, kata setan kena belenggu. Subhanallah. Begitulah sebenarnya apa? Ya, bila ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada jaminan bahawa dia datang dari sisi Tuhan. Ma yantiqu anil hawa. Ya, Rasulullah tak pernah cakap daripada ya hawa nafsu diri dia. In huwa illa wahyu yuha. Ya, ianya tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, ya, tuan-tuan kena yakin bahawa syaitan memang tak ada. Habis yang rasa macam ada juga, dia puncanya sebab dah biasa, tuan-tuan. Itu je, dah biasa ikut cakap setan. Minta maaf lah bahasa tu senang mudah cakap gitu. Dah biasa, ya. Memang apa saja bisikan setan kita layan. Jadi bila dah tak ada pun, kita masa macam ada. Saya bagi contoh mudah lah. Kita ni rapat dengan nenek kita. Satu hari ditakdirkan nenek kita ni meninggal. Allah tarik nyawa dia. Perasan tak? Ya. Minggu pertama, ya, hari-hari dalam minggu pertama nenek kita pergi meninggalkan kita, kita masih terbayang kat tangga tu, nenek tu duduk kat situ. Pergi ke dapur terbayang dia duduk kat kursi tu. Ya, terbayang nenek, bukan terbayang hantu, ni cerita nenek tu lah. Ya, kita pun sayu, kita pun sebab rasa macam terdengar-dengar suara dia. Gitulah ceritanya. Jadi, artinya kita percaya tak nenek kita dah tak ada? Memang tak ada, tapi dah bayangan tu masih ada kan? Bayangan tu masih ada. Begitulah, ya, bila mana kita dah lama 11 bulan jadi anak murid yang paling setia dengan syaitan. Minta maaf cakap, bila 11 bulan dah taat dengan syaitan, tak pernah baca, ya, asyik layan TV, main game, makan tak sudah-sudah, ya, layan nafsu semuanya, ya, hidup dengan kelekaan-kelayan, tidak ada program langsung, ya, penjiwaan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan tak ada syaitan pun masih kita rasa keberadaannya. Nenek yang dah meninggal pun kita rasa macam ada lagi di sini dan di sana. Begitulah syaitan yang dah kena tambat, maka dia memang dah tak ada. Maka yang bayang-bayang ada rasa tu, itu yang orang panggil bayangan gurauan. Lagu Spring tu kan. Bayangan gurauan. Itulah dia. Dia gurau je tu. Tapi gurau dia kasar lah. Tuan-tuan kalau layan terus sampai bila pun tuan-tuan tak boleh beramal, tak boleh berbuat, hanya tunggu waktu buka, cari juadah buka puasa, tahun ni tak ada. Ya, bising kat bini masak apa? Ya, layan TV. Allahu Akbar. Bukan itu Ramadan. Ya, pastikan yang pertama hasutan, bisikan tu dah tak ada. Yang ada hanya cerita lama, skrip lama yang dah memenuhi ruang dada kita, ya, minda kita, lalu kita terbiasa dengan benda-benda yang sia-sia. Maka pastikan ambil manfaat daripada, ya, pemergian syaitan selama sebulan ini. Dan pastikan bila dia balik nanti, raya nanti dia balik kan? Iyalah, bila dah raya nanti kan syaitan balik semula. Dah habis bulan Ramadan,
Allah lepas syaitan balik. Supaya dia balik nanti dia menangis lah. Tengok Allahu Akbar, aku tinggal kau sebulan je, dah jadi orang balik. Kita nak dengar ayat tu daripada syaitan kita. Ya, bukan dia kata, yes, alhamdulillah, engkau memang anak murid aku yang paling bagus lah. Ya, aku tinggal sebulan tak jadi apa. Masih setan juga macam dulu juga. Itu kerisauan kita. Kerisauan syaitan, ya, berbangga dengan kita sebagai anak murid yang paling setia. Ambillah peluang. Bila mana Rasulullah kata, idza kana awwalu lailatin min Ramadan suddifatish syayatin, ditambat, dibelenggu, diikat semua syaitan, ya, wa maraddatul jin, dan kepala-kepala jin ni, ketua-ketua jin, ada geng dia samalah ni, ya. Yang keduanya apa berlaku? Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, dan ditutup semua pintu neraka, satu pun Allah tak buka. Kenapa Allah sebut begini ni? Kenapa Rasulullah SAW sebut begini? Ditutup semua pintu neraka ni menggambarkan bahawa betapa bulan ini Allah nak merahmati semua hamba-Nya. Sekiranya, ya, dengan sekira-kira kalau ada orang yang mati pada bulan Ramadan pun, dia jahat macam mana pun, dia tak akan masuk neraka pada bulan ini. Apa maksudnya? Bulan rahmat. Ya, bulan kasih sayang Allah, bulan Allah minta kita semua kembali jadi hamba dia. Tak cukup dengan tu kan, ada ayat taukid dia, falam yuftah minha bab, satu pintu pun Allah tak buka. Allah tutup semua pintu neraka, satu pintu pun Allah tak buka, maknanya tak ada. Subhanallah. Ini gambarannya apa? Dalam bulan ini, artinya jangan lakonkan watak-watak ahli neraka, tuan-tuan. Dan siapa yang masih melakukan kedegilan, kemaksiatan, ya, dengan perangai-perangai amalan-amalan ahli neraka, seolah-olah pintu neraka yang dah tertutup rapat, yang Allah seal tu, dia nak pecah, dia nak radak, dia nak masuk juga. Wal'iyadzubillah. Degil apakah ini, tuan-tuan? Ya, setan dah kena ikat, setan dah kena tambat, pintu neraka dah tak ada, ya, dan laluan-laluan kejahatan pun dah makin tertutup. Apatah lagi kita dalam, ya, fasa ini, kita terhalang banyak daripada keluar. Maka peruntukkanlah masa. Memang ada sedikit kebosanan, jemu, baca Quran, selang-seli dengan aktiviti biasa kita. Boleh menonton TV, ya, tapi jangan sampai benda yang sia-sia belaka, sehingga gaya orang-orang yang dalam bulan Ramadan yang beramal sepatutnya menunjukkan ketakwaan pada Tuhan tidak berlaku dalam Ramadan kita pada tahun ini. Rasulullah menyambung lagi hadis tu, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, ya. Rasulullah kata dibuka semua pintu syurga dan tanpa satu pun pintu ditutup. Subhanallah. Bayangkan, Rasulullah punya gambarkan semua orang welcoming, ya, dipanggil untuk masuk ke dalam syurga pada bulan ini, bulan yang menjamin bahagia semua orang menggayakan watak-watak ahli syurga. Ya, sebab tu bersama dengan Ramadan ada satu ibadah yang namanya puasa. Sebab apa? Nak menggayakan watak hamba-hamba Allah. Ya, sebab hamba kan dia kena lemah, dia kena sabar, dia tak boleh cepat marah. Dengan puasa lah kita dapat. Sebab apa? Nak melayakkan diri masuk ke dalam pintu syurga. Jangan sampai, ya, masuknya bulan Ramadan, satu gaya hamba nak masuk syurga pun kita tak lakukan. Subhanallah. Kan ramai orang hari ini hanya berpuasa dengan puasa badan, puasa fizikal, puasa maddi, tanpa puasa jiwa dan maknawi. Ya, memang perutnya tak makan, tapi matanya tak puasa, telinganya tak puasa, lidahnya tak puasa. Ya, semua dosa yang dicipta sepanjang bulan puasa. Itu bukan hakikat Ramadan yang sepatutnya kita jayakan. Ya, jadi bila pintu syurga dah dibuka, bergegaslah untuk dapat keampunan Allah, bergegaslah untuk mencalonkan diri kita termaktub dalam senarai ahli-ahli syurga. Kan setiap malam Ramadan kan dicatat pahala orang-orang yang bakal masuk ke syurga. Ada di hujung hadis ni. Tak apa, kita masuk satu persatu. Jadi tunjukkan kesungguhan, ya. Macam kita dulu nak dapat BRIM, dulu zaman BRIM kan, orang kata pukul 10, ya, baru kaunter buka, pukul 7 kita dah tunggu. Maknanya bersungguh-sungguh nak dapat, baru dapat. Jadi kita sebab itulah sebelum masuk Ramadan dah ada cerita-cerita begini supaya kita mempersiap, menggayakan watak-watak orang yang baik, ya,
menyambut tawaran ini dengan kesungguhan. Kita tahu bahawa pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jangan sampai tak ada baca Al-Quran yang satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Subhanallah. Senangnya nak masuk syurga kalau tuan-tuan bayangkan. Nak dapat rahmat Allah, nak dapat ganjaran pahala, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Satu huruf 10 pahala. Ya, satu muka surat Al-Quran tidak kurang 400 hingga 500 huruf, tuan-tuan. Ya, bayangkan kali dengan 10 dan peruntukan masa untuk menjana pahala 4-5 ribu tu hanya sekitar 10 minit je, tuan-tuan. Itu kadar yang paling biasalah. Ya, yang handal sikit 5 minit tak sampai. Ya, paling teruk pun 15 minit lah. Itu teruk sangatlah tu. Tapi kita sangat berkira-kira untuk masuk ke dalam syurga. Sangat merasa bosan untuk melangkahkan kaki ke sana yang penuh nikmat. Kenapa? Jiwa kita buta. Kenapa? Kerana banyak sangat dosa, ya. Dan dosa yang kita timbun dalam hati kita sehingga karat-karat dosa itu menghalang untuk membentuk selera langkah kita ke syurga. Tak cukup dengan itu, ya. Setan dah kena ikat. Pintu neraka dah buka, dah tutup. Wal'iyadzubillah. Dan pintu syurga dah dibuka. Apa lagi yang Allah peruntukkan untuk menjelang Ramadan ini, tuan-tuan? Wa yunadi munadin. Dan berserulah penyeru. Ada satu penyeru. Siapa yang berseru ni? Tukang seru ni adalah para malaikat. Ya. Kulla lailatin. Rasulullah kata pada setiap malam dia berseru. Dia panggil orang-orang Islam. Umat-umat Muhammad ini. Apa seruan dia? Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang mahukan kebaikan, aqbil, tampillah, muncullah. Saya kena hurai kalimah ni satu persatu. Ya baghi. Ya. Baghi ini maksudnya adalah kemahuan yang kuat. Istibgha, Arab kata sekarang. Saudi ke, ya, Arab-Arab belah-belah sana. Kalau saya duduk Jordan tu, Ishbadak dia kata biwaddika asalnya, apa yang kamu sama juga, ya, suka sangat maksudnya. Istibgha tu ada pasal baghi inilah. Baghi ya bertari kan. Man baghi fihi ilman. Ya bertari. Malaikat ni berseru, wahai orang yang mencari kebaikan, wahai orang yang inginkan kebaikan. Apa dia kebaikan? Syurga lah. Apa dia kebaikan? Keampunan lah. Apa dia kebaikan? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Apa dia kebaikan? Jadi hamba Allah lah. Aqbil. Ya. Datanglah, muncullah, tampillah. Sebab tu dalam bulan Ramadan, ya, pada tahun-tahun sebelum ini, sebelum kita dalam tempoh, ya, halangan COVID-19 ini, kita tengok kan, malam-malam pertama bulan Ramadan kan penuh masjid dan surau. Minggu-minggu pertama dalam bulan Ramadan kan, ya, ramai orang datang Ramadan, muka-muka tak pernah datang pun datang. Berani dia datang, ya. Sebab apa? Sebab pernah dalam hatinya tercetus, aku nak pergi masjid lah. Aku nak pergi surau lah. Aku nak tadarus lah. Aku nak sedekah lah. Subhanallah. Sebab itu, ya, hadis ini bercerita siapa yang dalam hatinya tercetus keinginan untuk buat baik, dia pasti akan berjaya melakukan kebaikan. Subhanallah. Ya baghiyal khair. Sebab apa? Bulan ini bulan berkat. Bulan tercetus segala kebaikan. Itu maksud barakah. Ya, sebab tu syahrul barakah. Ya, kita pun panggil Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa namanya Al-Mubarak, tuan-tuan? Mubarak ni sirah mufa'alah. Saya cakap bahasa Arab sikitlah, ya. Bulan yang memberkati dan saling diberkati. Dia dapat berkat dan dia beri berkat pada orang lain pula. Sebab Allah berkati dia, artinya banyak kebaikan pada Ramadan. Dan siapa yang menghormati, ya, menghargai Ramadan, dia akan dapat kebaikan daripada bulan ini. Dan kebaikan tu, ya, membias dalam seluruh kehidupan orang beriman. Sebab tu tujuan puasa pun Allah kata apa? Untuk jadi hamba Allah kan, la'allakum tattaqun. Jadi, ya, benda ni penting, tuan-tuan, ya. Artinya dalam bulan Ramadan tolong cetuskan rasa ingin untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan punca juga, ya, perlu juga kita tahu kalau dalam bulan Ramadan, ini dengar baik-baik ni. Kalau dalam bulan Ramadan tak boleh juga tercetus sebarang kebaikan. Tak boleh nak pergi semayang surau, memang tak boleh tahun ni. Tahun-tahun sudahlah, ya. Kat rumah pun tak boleh tarawih. Semayang jemaah tak boleh.
tadarus Al-Quran tak boleh. Duk macam tu juga kita. Kita malukan apa tak tahu. Ya, memang ada orang yang memang dia tegar dengan watak dia. Aku memang tak nak baca Quran, sampai bila pun aku tak akan baca Quran. Subhanallah. Menangis besok kita kat dalam kubur. Bila tahu pahala alif lam mim itu, Rasulullah kata alif 10, lam 10, mim 10. Anak kita yang tak baca-baca ni tak ada pahala untuk Al-Quran. Dan bulan ni memang bulan Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Sebab apa tak boleh baca? Ya, sebab Nabi kata memang teringin pun tak ada. Itu masalahnya. Tak boleh sedekah. Ya, tak boleh tukar juadah dengan jiran sebelah. Ya. Askar tak marah, polis tak ngamuk kalau kita tukar juadah dengan jiran sebelah, sebab itu sedekah. Kan? Sebab siapa yang memberi makan orang berpuasa, dia dapat pahala. Tukar pahala tu. Ya, kita buat makanan bagi jiran sebelah, anak orang jiran sebelah tu baca Quran banyak, pahala dia baca Quran tu dapat kat kita. Subhanallah. Kaya kita bang kalau bijak ni dalam bulan Ramadan. Tapi sebab tak bijak. Ya. Ya baghiyal khairi aqbil. Kalau tak muncul sebarang kebaikan, maknanya dalam hati kita teringin pun tidak untuk melakukan kebaikan. Maka dalam Ramadan tolonglah niat, azam untuk lakukan sesuatu. Ya Allah, aku nak buat macam ni. Ya Allah, aku nak buat macam ni. Aku nak buat macam ni. Dan bila niat, dia mesti ada perancangan. Kalau betul nak tadarus, dah ada Quran dah. Ya, dah ada jadualnya bila nak baca. Jangan ikut dan. Kalau ikut dan, memang tak dan. Ya, disiplinkan waktu. Ya, kata lepas subuh sejam, setengah jam, 15 minit, 15 minit. Ya. Lepas zuhur duduk sekejap. Atau pukul 10 kita buat tadarus dengan anak Quran. Bagus juga cerita satu ayat Quran. Quran perlu dihayati dan difahami. Sampai bila kita tak mahukan kebaikan, sedangkan Ramadan menjanjikan peluang yang sangat hebat. Kalau kita dalam bulan sebelum Ramadan diganggu banyak oleh bisikan-bisikan syaitan, bulan ni dah tak ada. Cuma itu ya, bisikan-bisikan lama yang terngiang-ngiang, cuma bukan bisikan betul. Rasulullah kata sudifati syaitan. Dan juga ya, Rasulullah kata wa ya baghiyasy syarri. Ya, setelah mana Rasulullah kata siapa yang inginkan kebaikan muncullah. Ya, wahai orang yang teringin nak buat baik, tampillah. Sebab tu siapa teringin je buat baik pasti dapat. Dan siapa yang tak boleh buat baik ataupun tak tercetus kebaikan dalam hidup dalam Ramadan, artinya dia memang tak pernah dia nak niat baik. Itu yang paling. Kalau dah dalam hati terniat pun nak buat baik tak ada, teringin pun tak ada nak baca Quran, teringin pun tak ada nak sedekah, siapa lagi nak tolong kita? Siapa nak tolong kita? Sebab tu bantulah diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tak tengok? Aku ni siapa agaknya kalau mati dengan Tuhan nanti? Benda ni persoalan yang perlu kita jawab sendiri. Ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sebab Allah bagi tahu. Bahkan setiap manusia itu dia nampak diri dia sendiri. Tuan-tuan tahu diri tuan-tuan macam mana? Ya. Walau alqa ma'adhirah. Ya, walaupun dia melemparkan macam-macam alasan, tapi ya, dia tahu hakikat diri dia. Dia mampu ke tak mampu, dia kenapa dia tak buat, kenapa dia tak berusaha, kenapa dia tak merancang kebaikan. Dan benda tu yang akan menjadi tangisan kita di akhirat besok. Ya, banyak besok ke akhirat Allah. Ya, dah cerita pun dalam surah As-Sajdah cerita, ya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'malihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami nampak dah, kami dengar dah. Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Dah mati pun nak balik kat dunia. Kami dah nampak api neraka, kami dah dengar dah jelelungan orang dalam neraka. Barulah kami nak balik. Farji'na na'mal salihan. Balikkan kami ke dunia. Inna muqinun. Sekarang kami dah yakin. Yakinlah mati tak aci. Game is over. Ya. Jadi peluang kita, bila ada hadis bercerita, bila Al-Quran memberi panduan, membawa berita, kita kena ambil iktibar dan bergegas melakukan sesuatu yang wajar sebelum kita mati. Kalau dah mati, kita tak boleh buat apa-apa dah. Ya, ni cerita. Sebab tu live ni untuk orang yang hidup. Kawan-kawan kita yang dalam kubur dah tak boleh tengok lah. Dia orang nak tengok tapi tak ada peluang. Ya, jadi kita yang ada peluang ni, lakukanlah sesuatu kebaikan. Moga-moga kita dapat. Kemudian hadis ni bersambung lagi. Rasulullah kata,
Wa ya baghi asy-syarri aqsir. Ya. Wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, berundurlah. Ya, baliklah. Berhentilah. Jadi ada seruan. Artinya berbanding bulan sebelum Ramadan, ya, kita tidak ada bisikan untuk melakukan kejahatan, kebaikan. Malah ada allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ada pula bisikan syaitan yang mendorong kita buat jahat. Tapi bulan Ramadan Allah tukar. Ya, syaitan Allah ganti pula dengan subhanallah, malaikat yang ajak kita tinggalkan dosa juga. Artinya kita memang tak teringin pun tinggalkan dosa. Ya, kita masih tegar juga ingin melakukan dosa. Wal'iyadzubillah. Kasihanilah diri kita. Sebab tu tuan-tuan, apa saja yang tuan-tuan ingin cetuskan dalam Ramadan berupa permulaan kebaikan, insya-Allah dia dibantu dan dijamin kejayaannya. Ya, usahakan apa saja kebaikan yang mula kita nak cetuskan, nak jadi orang mula disiplin sembahyang berjemaah, Ramadan lah detik mulanya, sebab peluangnya terlalu selesa. Sebab tu saya namakan kuliah malam ini adalah hargai anugerah Ramadan. Anugerah. Dia bukan benda-benda yang tafih, benda-benda yang lekeh. Dia benda besar. Dia anugerah. Kita tak dapat benda ni melainkan dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Rasulullah kata, malaikat seru lagi, wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang mahukan kejahatan, berundurlah. Cukuplah, berhentilah. Kesianlah kat diri kamu sendiri. Kamu nak apa lagi? Begitu. Ya. Subhanallah. Dan di hujung hadis ni, Nabi beritahu cerita gembira. Setan dah kena tangkap. Pintu neraka dah tutup 2, 3. Pintu syurga dah buka, welcoming kita untuk bergegas masuk ke syurga. Buatlah apa-apa amalan yang boleh mengundang rahmat Allah untuk mencalonkan kita ke syurga. Yang keempat, ada malaikat berseru panggil, wahai orang yang teringin buat baik, tampillah, muncullah. Dan kita dibantu dengan niat yang baik. Malaikat tu juga berseru, wahai orang yang inginkan kejahatan, berhentilah. 5. Dan yang keenam, yang terakhirnya, subhanallah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat indah ni, walillahi mutaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah, wa dzalika kullu lailah. Ya, subhanallah. Dan di sisi Allah, Allah peruntukkan di sisi Allah, untuk Allah utaqa. Utaqa ni atiq, dia punya mufrad dia. Atiq ni orang-orang yang bebas, lepas bebas, merdeka. Jamak dia utaqa. Kadang ada orang nama atiqullah, artinya orang yang dibebaskan oleh Allah daripada azab, daripada neraka, daripada murka dan sebagainya. Utaqa ni artinya dalam setiap malam Ramadan Rasul kata, walillah utaqa minan nar, ada orang-orang yang dilepas bebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan tawaran ini berlaku pada setiap malam. Artinya pada setiap malam Ramadan ada nama-nama orang yang asalnya kat neraka, tapi Allah pindahkan nama dia ke syurga. Subhanallah. Tuan-tuan tak nak ke? Inilah pada saya tawaran yang sangat indah, yang sangat hebat pada setiap malam Ramadan. Sebab itulah malam Ramadan memang Rasulullah kata bulan yang padanya difardukan kamu berpuasa pada siang harinya, dan disunatkan kamu beribadah pada malam harinya. Menjadikan solat pada malamnya, qiyamnya adalah sunat, tapi tawarannya hebat. Sebab apa? Sebab setiap malam ada malaikat akan menjengah melihat kita melakukan apa-apa yang layak untuk dibebaskan dari neraka. Dan tawaran ini berlanjutan pada setiap malam. Malam pertama sekian banyak ada orang ahli neraka ke syurga. Malam kedua juga sekian banyak manusia yang melakukan amal-amal taat pada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga layak mendapat ampunan Allah. Apa amalan-amalan yang patut kita buat? Taubat, solat, kan semua itu yang patut kita buat. Janganlah malam Ramadan kita, malam Ramadan tak boleh kita bersihkan dengan benda sia-sia, tuan-tuan. Malam tu malam pencalonan diri kita, bukan nak jadi YB. Bukan nak, tuan tak mau. Dan kita bayangkan, agak-agak kalau tuan-tuan nak memilih calon untuk satu-satu tawaran, ganjaran, habuan, anugerah, mestilah kita pilih orang yang layak.
Ini kan syurga, nikmat yang terbesar untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang yang terkangkang duduk minum kopi saja daripada panas sampai sejuk, menghadap movie, nak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam Ramadan. Orang-orang yang isap rokok daripada sebatang, menghabiskan malam-malam Ramadan di anjung rumahnya, bersembang, bergayut di telefon, bermain game. Subhanallah, bukan itu yang sepatutnya kita lakukan pada malam-malam Ramadan. Bukan. Dan bukan. Sebab malam ni malaikat nak mencalonkan, Allah Subhanahu wa taala nak memanggil kita untuk layakkan diri ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka layaknya selakukanlah. Kalau tak mampu sangat pun bang, sekurang-kurangnya sembahyang maghrib berjemaah. Okey? Kemudian makanlah. Kita memang kaki makan, nak macam mana? Kalau boleh tahan sikit sempatan tu, biasalah makanlah, tak apalah. Kita tak mau sombong, kita tak mau cerita yang hebat-hebat. Tapi kan ada hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangunkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, maksudnya dengan salat dan sebagainya, dan malam bermula daripada dah bangun makan malam Ramadan, sembahyang isyak berjemaah, sembahyang tarawih, tak usah sombong lah. dah dalam PKP ni dapat 8 rakaat pun hebat dah tuan-tuan. Dah kira bangunkan malam Ramadan. Lepas tu nak moreh dengan keluarga, bersantai-santai, yang penting jaga akhlak, jaga suasana kasih sayang, dan kemudian tengoklah TV nak tengok. Dan kalau boleh sisipkan dengan sikit bacaan Al-Quran, tadarus sekejap, tak payahlah paksa diri. Kalau tak mampu 1 juzuk, buatlah 1 orang 1 muka ke, sedikit demi sedikit agar kita biasa. Jangan langsung tak ada, itu maksud saya. Jangan langsung tak ada. Yang dah biasa teruskan 1 malam 1 juzuk, ataupun pagi tadi dah baca setengah juzuk, malam 1 juzuk. Tadarus yang keluarga punya tu. Subhanallah, kena berani merubah satu. Apa yang kita sayukan adalah bila mana nanti kita mati, kalau kita mulakan ini pada ahli keluarga kita, iaitu memulakan majlis tadarus dalam keluarga, untuk anak cucu kita menyambung tau. Kesinambungan itu membuahkan satu pahala bertaut, berangkai untuk kita sampai dalam kubur kita. Walaupun dah 7 keturunan, 10 keturunan, dan kita tak kenal pun cicit-cicit kita, tapi sebab kita yang memulakan suatu benda yang hebat dalam hidup, Ramadan, bulan tadarus, ini berdoa tuan-tuan. Kalau keluarga kita memang tak pernah tadarus, inilah peluangnya. Kalau keluarga kita memang tak kenal Al-Quran, inilah. Ni bapak-bapak yang hebat ni banyak ni. Kita kan banyak dah bagi anak hadiah macam-macam, handphone dahsyat-dahsyat. Apa salah Ramadan kali ni hadiahkan Al-Quran dan baca sama-sama. Biar susah sama-sama. Kita berani membina dunia yang hebat. Tak hebat mana pun jadinya kita. Takkanlah dalam offer yang sangat hebat begini kita boleh selamba, tak buat apa, do nothing. Dan akhirnya berlalu Ramadan. 30 malam Ramadan atau 29 malam Ramadan, 1 malam pun nama kita tak sangkut daripada neraka pergi ke syurga. Walillahi wataqa'u minan nar. Allah peruntukkan ada nama-nama yang dari neraka. Wa dzalika kulla lailah. Dan tawaran ini berlaku pada setiap malam. Kalau tidak malam pertama, mungkin malam kelima. Kalau tidak malam kelima, mungkin ke malam 22. Ada makin bahaya. Kalau tak malam ke-22, kita haraplah janganlah di malam hari raya kita adalah orang yang masih namanya di neraka, sedang kita bernyanyikan di hari raya, selamat hari raya, sedangkan kita tak selamat pun. Wal'iyadzubillah. Jadi ini hadis yang sepatutnya kita garap. Kenalilah Ramadan dengan ini. Ini dahulu. Ada masa lagi. Saya janji sampai pukul 9 lah kita bercerita. Walaupun isyak dah masuk, tuan-tuan tangguhkan sejak sembahyang isyak. Tangguh tak apa, kita boleh tengok Facebook kan. Kita boleh tengok ulang. Kemudian saya nak bercerita pula. Hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dirakamkan, direkodkan oleh Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Memang banyak ada hadis lain yang bercerita tentang hakikat ataupun keindahan Ramadan. Tapi saya tak mau pula nak bercerita tentang hadis-hadis yang dia orang kata dhaif, maudhu' dan sebagainya. Boleh juga kita petik sedikit tak sahih, tapi tak apalah.
bila tentang fadail amal, dan kita cerita moodnya tu memang feel Ramadan, ya, dan menjayakan Ramadan. Apa dia kata? Lau ya'lamul ubad ma fi Ramadan. Dia kata, Rasulullah pernah sebut, kalaulah hamba-hamba Allah ni tahu apa yang Allah peruntukkan untuk mereka pada bulan Ramadan, la tamannat ummati an takuna sanata kullaha Ramadan. Ini cerita conclusion. Kerana saya, umatku, mengimpikan agar sepanjang tahun ini adalah Ramadan. Dia bukan nak sebulan, dia nak setahun. Kita tak berani nak mengimpikan begitu tak? Terbayang, gila puasa setahun. Tak lah gaden lah. Memanglah kita pun tak akan dapat benda tu. Tapi nak cerita sebab dia faham yang fadilat-fadilat lain begitu. Fadilat-fadilat yang sangat besar. Okeylah, tak apalah. Kita tak payah mengimpikan Ramadan sepanjang tahun. Tapi bila mana Ramadan yang sebulan cuma ni, garaplah betul-betul, isilah sungguh-sungguh penghayatannya, pengisiannya, supaya kita dapat apa yang sepatutnya kita dapat. Dan bila mana kita dapat apa yang telah pun dijanjikan oleh Rasulullah SAW ni, insya-Allah, ya, kita selamat di akhirat, dan di dunia kita hidup dengan penuh berkat. Itu yang paling mahal, ya. Kemudian itulah cerita Ramadan, dan kita mengharapkan bila mana hadis, ya, dah bincangkan, dia ada perkenalan kita dengan Ramadan, supaya Ramadan yang kita lalui pada tahun ini penuh ilmu, penuh harapan, penuh, ya, jadual pengisian yang kita tak boleh nak mudah-mudah tinggalkan. Kemudian saya nak cerita tentang hakikat puasa pula, ya. Kenapa dalam bulan Ramadan ni ada puasa? Ya, tentulah, ya, dalam ayat Quran pensyariatan puasa yang turun pada tahun kedua hijrah ini, Rasulullah di tahun kedua hijrah, ya, turun ayat puasa ni, ya, dan bersama ayat zakat. Dan ayat tu sama-sama kita maklumi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina qumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kitalah kan, orang-orang beriman. Iman artinya percaya, yakin dalam hatinya. Yakin apa? Yakin ada syurga dan neraka lah. Artinya kalau nak dekatkan lagi maksud ayat seruan ini, kita kena yakin. Allah kata, wahai orang-orang yang dah percaya aku Tuhan, wahai orang-orang yang dah percaya ada syurga dan neraka, wahai orang yang dah percaya bahawa ada balasan terhadap dosa dan ada ganjaran terhadap, ya, pahala amal baik yang kita lakukan. Maka kalau kamu dah percaya itu, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Ya, kataba dalam bahasa Arab tulis. Suatu yang ditulis artinya dah tetap, termaktub, kita katakan. Termaktub bahasa Arab, kataba yaktubu katban, katibun tubun. Maktub artinya tertulis artinya satu benda yang dah endorse. Ya, artinya kalau orang Islam dia kena puasa, sebab tu jadi rukun Islam. Allah kata kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum kamu. Sebab apa? Sebab budaya kalau hamba Allah memang ada puasa. Banyak periwayatan hadis, ya, tentang Nabi Daud puasa selang sehari, nabi-nabi yang lain berpuasa berapa bulan dan sebagainya, ya. Dan Rasulullah juga berpuasa pada hari-hari tertentu, ya, sebelum Islam lagi. Jadi amalan berpuasa ni memang satu amalan yang berbentuk ubudiyah, ya, membentuk jiwa hamba. Sebab apa? Sebab dengan berpuasa, fizikal kita akan jadi lemah. Orang yang lemah, ya, dia tak larat, dia lapar, dia dahaga, baru dia akan mengeluh Allahu Akbar. Ya, baru terasa, ya Allah, laparnya. Macam mana lah lapar dalam neraka nanti. Tu penting tu, ya. Sebab tu jangan bangga kalau puasa tapi tak lapar, sebab penjiwaan tu kita tak dapat hikmahnya. Dan memang Allah dahaganya, macam manalah besok, ya, kat padang mahsyar yang panas matahari terik tu, ya Allah, kalau macam ni pun aku tak mampu. Maka datang keinsafan, datang rangsangan untuk melakukan kebaikan, untuk selamat di akhirat. Itu tujuannya. Sebab kalau kenyang je, selesa je, duit banyak je, nak makan apa pun bantai je semua, itu tak akan membentuk jiwa hamba. Maka puasa ni tak kira kau banyak duit, kau kaya ke, banyak makanan ke, ya, kamu kena juga asas fizikal kita ni dibentuk untuk membentuk watak hamba. Ya, sebab dengan lapar
kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan watak hamba. Hamba kan lapar, hamba kan tak larat, hamba kan lemah, hamba kan tak cukup, hamba kan tak makan banyak. Itulah hamba. Itu ya kepentingannya. Dan di hujungnya Allah kata la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Puasa itu latihan untuk bertakwa. Sebab kalau tak takwa, kita tak selamat. Kalau tak bertakwa, Allah tak terima kita besok sebagai hamba-Nya di akhirat. Kalau tak bertakwa, kita tak akan tenang hidup di dunia ni dengan kepayahan, dan kita asyik nak marah, nak mengamuk, nak dapat semua yang kita nak, dan kita tak boleh sabar dan redha dengan kedua Allah Subhanahu wa taala. Orang tak bertakwa dia tak tenang. Orang tak bertakwa dia tak boleh sabar. Orang tak bertakwa dia tak boleh aman. Dia tak akan bahagia di dunia, apatah lagi di akhirat. Kita memandang takwa dengan ini sangat. Kita rasa bertakwa ni macam semua tak boleh. No, bukan begitu. Orang bertakwa bukan semua tak boleh. Dia terlalu berhati-hati. Ya, satu penerangan yang sangat takwa ni, kita tengok apa yang disebut oleh Sayyidina ketika mana Sayyidina Umar tanya pada dia ya tentang takwa. Ya, Sayyidina Umar bertanya ya ma huwa taqwa ya Amirul ya Ubay bin Ka'ab. Ya. Jadi bila ditanya apa maksud takwa wahai Ubay bin Ka'ab, maka Ubay bin Ka'ab mengungkapkan satu perumpamaan yang sangat mudah supaya dapat kita faham sa'i terus. Kita pun selalu cakap takwa, meninggalkan, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan terus. Itu cerita teorinya, tapi cerita praktikalnya macam ni. Jadi Ubay bin Ka'ab ni memanglah seorang sahabat yang panjang usianya, yang diberkati hidupnya, dan dia kira all time lah. Ya, all timer. Jadi Sayyidina Umar pun tanya pada dia. Ya, maka dia pun kata ya Amirul Mukminin, kalau kamu nak tahu tentang takwa, maka begini wahai Amirul Mukminin, dihormat pemimpin dia kan. Ya, ama salakta tariqan dha syauq, kamu pernah tak berjalan di laluan yang penuh dengan duri? Ya, maka kata bala. Ya Ubay, tentu saja aku pernah. Qala fama sana'at, ya, apa yang kamu buat kalau kamu berjalan dengan laluan yang penuh dengan duri itu? Redahlah qadami tala adusu bisyauq, aku akan angkat kain aku dan aku perhatikan setiap langkah kaki supaya tidak kakiku tertusuk dengan duri. Ijtahatu ya fi tawaqqi syauq wal ibtiadu anhu. Maka ya begitulah orang bertakwa. Maka kata Ubay bin Ka'ab, begitulah orang bertakwa. Orang bertakwa berjalan kat dunia, dia tak redha dan dia tak belasah. Dia hati-hati, bukan dia tak ambil. Ya, dia tahu benda yang boleh dan tak boleh. Ke yang boleh dia ambil, yang tak boleh dia tak ambil. Ya, dia hati-hati. Ini dah pukul apa? Ya, agak-agak sempat tak sembahyang maghrib, kalau aku redah jam ni. Itu takwa. Kalau kata belasah je, ada masa sembahyang tak ada, qada lah. Itu bukan takwa. Itu tauqa. Taufa pun boleh jadi. Jadi begitulah ya, orang bertakwa berkira-kira sangat dengan apa yang dia buat. Dan dalam bulan Ramadan, antara matlamat puasa ya, memang cerita dalam Al-Quran ni banyak. Ada 3 matlamat puasa. Itu tengok siapa yang sempat susuli muhadarah saya dalam Ramadan, saya akan cerita matlamat puasa ikut Al-Quran. Ada 3 perkara ya, dan antaranya inilah Allah nak melatih kita supaya kita selamat jadi hamba dia yang bertakwa, agar kita ya selamat di akhirat. Maka Allah bentuk satu ibadah untuk manusia agar dia kembali pada Tuhan dengan selamat, dengan puasa. La'allakum tattaqun, supaya bila kamu berpuasa, kamu ada insting dalaman yang kuat untuk menjadi orang yang lebih puasa. Ya, maka kamu jadi orang yang lebih hati-hati melangkah. Ya, taklah tidur main belasah. Ya, makan sampai sendat, mengah-mengah, ya, sampai tak boleh bangun dah, orang ajak sembahyang maghrib, jalan dulu bang, jalan dulu. Akhirnya tak sembahyang. Ya, ataupun sembahyang dah hujung waktu sangat. Itu bukan gaya orang bertakwa. Orang bertakwa makan juga. Ya, orang bertakwa lepas maghrib kan dia belasah. Itu bertakwa. Kan? Dia makan
ataupun sekadar mampu ya untuk selesa sembahyang, dan kemudian baru dah makan sembahyang. Susun takwa tadi. Pergi pijak tak? Saya normal pijak tak laluan kalau ada duit tu? Pijak, kena pijak lah sebab kena menampak sebab kat dunia. Subhanallah. Jadi ya, maka ketika mana kita melangkah tu hati-hati. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Apa yang kena hati-hati? Masa kita. Ya, masa kita tu kena kita susun. Ini dah waktunya. Kalau anak-anak yang belum berdisiplin tu panggil. Ya, saya cadangkan pukul 10 pagi. Ya, waktu yang paling cantik untuk kita bertadarus ketika pukul 11 ke. Jangan biar kosong panjang. Ya, kalau yang tak bekerja lah. Kalau yang bekerja pun apa salah ibunya programkan. Kalau ibu tak boleh baca Quran pun, yang lelaki, yang anak-anak yang boleh baca tu, pastikan ada suasana Al-Quran. Bila lagi agaknya. Ya, Quran tu yang Allah kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Ya, yang kami turunkan ada penawar, ada rahmat untuk orang beriman tu, nak merangkumi, nak memberkati rumah kita kalau kita tak bacakan. Jadi sebab itu tolong usahakan sesuatu. Jadi ya, bersama dengan puasa yang tak makan, yang lesu badan, yang kerak tekak kering. Ya, tekak pun dah kering, saya minum sekejap. Maka kita susun langkah-langkah orang bertakwa, iaitu kita pastikan ada pengisian, ya, masanya kita jaga, ada benda-benda manfaat yang kita lakukan, kita allocate duit sedikit untuk sedekah dan sebagainya, ya, tafsir saimin, beri makan jiran-jiran rakan yang boleh kita hulurkan makanan-makanan bantuan untuk berbuka puasa, ya. Apa sahaja kebaikan yang perlu kita cetuskan Ramadan, perlu kita jayakan agar kita dapat, ya, jaya tahun kali ini dengan penuh, ya, kejayaan, menjayakan Ramadan dengan penuh, ya, keinsafan, keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu yang satu perkara lagi, ada soalan pula, ya, dari Muhair Arifin, Ustaz, orang yang mati kerana corona dikira mati syahid? Ya, memang ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang perintah berkurung ni. Ya, sebab tu Ibn Sina pun telah memprogramkan bahawa berkurung 40 hari itu. Ya, kuarantin tu istilah Ibn Sina, yang menyatakan bahawa Nabi dah buat satu, ya, ketetapan bahawa siapa yang berada dalam negeri yang ada wabak, maka dia duduk di situ, dan siapa yang berada di luar jangan masuk ke negeri itu. Jadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, ya, pahala syahid untuk orang-orang yang mampu berada dalam keadaan taat. Tapi kalau dia redah, ya, dia redah fikir. Jadi itu selingan, ya. Okey, bercerita tentang puasa tadi. Ya, bila Allah kata kutiba alaikumusiyam, saya tertarik dengan satu perbahasan yang bahawa dalam bahasa Arab ni ada kalimah dua yang bercerita tentang puasa, iaitu pertama saum, yang as-siyam. Ya, siapa ada sikit basic bahasa Arab dia tahulah. Dalam Al-Quran Allah sebut, ya, kalimah ini dua-dua. Ya, sauma yasumu sauman wa siyaman. Ya, puasa ni boleh jadi dengan kata terbitannya jadi saum ataupun siam. Ya, saum artinya puasa, siam pun puasa. Dan di sudut bahasa dua-dua bermaksud menahan diri, al-imsak wal imtina'. Ya, dan juga setengah ulama kata at-tark, tinggal, tak buat. Ya, tinggal makan, tinggal, ya, buat benda-benda yang batalkan puasa. Dan dalam Al-Quran, ya, dua-dua kalimah ni disebut. Maka kalau kita tengok sad waw mim, dan siam ni sad ya alif mim. Dalam kaedah bahasa Arab, ya, menyebut kaedah balaghah akan tambah, ya, hurufnya, binaannya ditambah, maka dia akan menambah maksud. Kalau kita rujuk kalimah saum ada 3 huruf, sad, waw, mim. Siam pula sad ya alif mim. Maka kalimah siam ni dia melangkau lebih jauh. Sebab tu ketika Allah sebut tentang saum, Allah cerita satu benda, iaitu, ya, ini cerita Maryam ketika mana dia bernazar. Ya, Allah perintahkan dia bernazar, faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, maka katakanlah, nampak orang, katakanlah sesungguhnya aku ni bernazar kepada Tuhanku sauma, puasa. Ya, falan ukalliman yauma insiya, maka aku tak akan cakap, sekali-kali tak akan cakap dengan seorang pun, ya, manusia pada hari ini. Maka puasa kat situ adalah puasa menghalang, menegah diri daripada bercakap.
Ya, saum pernah diartikan dalam, sebab tu ada ulama kata saum ni maksudnya adalah bentuk am, umum, ya. Dan bila Allah sebut kalimah siam, contohnya dalam tadi ayat yang kita baca kutiba alaikumusiyam, kemudian Allah pernah sebut fidyatu min siyamin, ya, fidyah dengan siam, dengan puasa, aw sadaqat aw nusuk al-baqarah, faman lam yajid fasiyam thalathata ayyam fil hajj wa sab'atin ila raja'tum. Ini ya fidyah, kalau tak boleh bayar kena puasa 3 hari, ya, dan 7 hari bila begitu juga faman lam yajid fasiyam, kalimah siam juga syahraini mutatabi'ain taubatan min Allah, ini penghapusan dosa, kafarah juga, ya, puasa kafarah juga disebut siam, dia tak sebut saum, ya. Faman lam yajid fasiyam salata ayyam dzalika kafaratun aymanikum, itu kafarah sumpah, juga 3 hari puasa, kalimahnya siam. Ulama sebut siam dia bermaksud menahan diri untuk ibadah. Jadi kalau saum dia biasanya guna untuk benda yang umum, ibadah dan bukan ibadah. Jadi ya, bila mana Allah fardukan kepada kita as-siyam bukan saum, kutiba alaikumusiyam, artinya Allah nak kita ni beribadah kepadanya. Apa dia? Menjadi hamba lah. Ibadah tu daripada perkataan abid, ibadah. Jadi tolong puasa bukan lapar dahaga je, ya, tapi membentuk jiwa hamba. Sebab manusia ni ditilik daripada hatinya dulu. Hati kan raja. Nanti raja yang baik ni, matanya jadi baik, mulutnya jadi baik, fikirannya jadi baik, tangannya jadi baik, dengan lidahnya juga jadi baik. Begitu, ya. Sebab tu bila mana kita tak berjaya berpuasa dengan hakikat ibadah, ya, makanya kita belum berpuasa, kita belum as-siyam lagi, ya. Kita hanya mungkin saum saja, menahan diri daripada sesuatu gerakan. Sebab puasa ni dia ibadah maddi wa ma'nawi, ibadah fizikal dan juga rohani. Tak memadai kalau hanya lapar dan dahaga, ya, tak buat perkara yang batalkan puasa, tak kuih hidung, tak kuih telinga, bukan itu je. Tapi mulut leza, mengamuk cepat betul, sabarnya tak ada, ya, ibadahnya tak ada, malahnya, ya, solat pun tak buat, redha dengan ketentuan pun tak ada, simpati pada orang lain tak ada, jiwa hamba tak ada, maka itu bukan bermaksud puasa. Sebab tu Nabi pernah sebut apa? Satu perkara yang jelas tentang hakikat puasa kita kena jadi ibadah. Untuk dapat fadilat kesempurnaan puasa ni, Nabi pernah sebut apa dia? Ya, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, man lam yada' qaula az-zur, siapa yang masih tidak meninggalkan bercakap dusta, wal 'amalu bihi, dan beramal dengan perkara-perkara yang menafikan imannya, wal jahl, dan buat benda-benda bodoh, benda-benda sia-sia, ya, sedangkan dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak lagi berhajat, fi an yad'a ta'amahu, untuk dia terus meninggalkan makan, wa syarabah, dan minumnya. Artinya kalau kita hanya berpuasa daripada, ya, lapar dan dahaga, kemudian mengamuk macam tu juga, ya, cakap pun, ya, meleza begitu juga. Hari ni kita mulut tak bersara tapi tangan tu taib, Allahu Akbar, macam-macam benda kata kat orang, kata kat ustaz ni, tak ada keperluan pun nak komen benda negatif untuk orang lain. Kita tak tahu niat orang macam mana. Kalau dia buat baik, kita selesa, kita diam saja. Sebab kita tak akan ditanya tentang apa yang dia orang buat. Allah tegur kita, wala tus'aluna amma ya'malun, kamu tak akan ditanya tentang apa yang dia orang buat. Kamu, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, kamu tak tengok ke dalam diri kamu sendiri. Ya. Ni tangan kita sekarang ni Allah forward, komen, kata sana sini dan terlibat. Tak payah terlibat. Baca, senyum, kalau perlu ambil iktibar, sudah istighfar banyak-banyak. Sebab itu keperluan kita hari ini, ya. Sebab kita bimbang nanti masuk Ramadan, kalau budaya ni berterusan, artinya puasa kita get loose, get nothing, tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Tu hadis ni hadis sahih Bukhari, tuan-tuan. Siapa yang masih tak boleh lagi meninggalkan benda sia-sia, buat benda-benda dosa, ya, membawa fitnah dan dusta, cakap-cakap yang sia-sia, mengadu domba, ya, buat benda al-jahal ni dalam bahasa Arab ni maksudnya benda yang sia-sia, benda-benda bodoh,
maka Allah tak berhajat lagi untuk, maksudnya Allah tak berhajat dengan puasa dia. Sedangkan dalam hadis yang lain kan, ya, fa inna li, Allah kata, puasa ni untuk aku. Ya, wa ana ajzi bi, aku sendiri akan beri pahala. Subhanallah. Artinya orang berpuasa dia memang mendekatkan diri dengan Allah. Orang berpuasa ni, ya, dia membuktikan jujur imannya pada Tuhannya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang puasa tak boleh riak. Nak riak macam mana? Orang puasa tak ada gerakan. Puasa adalah satu amalan yang dia dengan Tuhan saja. Sembahyang ada gerakan. Ya, sedekah ada benda yang dihulurkan. Haji ada kita bergegas ke sana, orang hantar dan orang tunjuk gambar dan sebagainya. Puasa nak tunjuk apa? Sebab tu sepatutnya untuk Tuhan. Maka pastikanlah bersama dengan sepatutnya ada rasa, ya, persembahan ibadah tu untuk Tuhan. Rasa bertuhan juga kena ada. Dah lemah, dah lembek, takkanlah nak cakap kotor, nak kata orang lagi. Ya, Allah dah suruh kita berlapar dahaga, takkan tak ingat neraka lagi. Ya, takkan tak ingat nasib-nasib kita ke akhirat. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu daripada perbincangan kita malam ni. Tinggal 1 minit terakhir. Ya, rumusannya apa yang kita petik, ya, daripada hadis tadi adalah bercerita tentang anugerah Ramadan yang sepatutnya untuk jadi hamba Allah, kesempatan untuk membentuk jiwa bertakwa dalam diri kita. Sebab itulah jalan selamat untuk kita, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan bahagia untuk hidup kita di dunia, jalan selesa dan tenang, ya, menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah sementara hidup kita di dunia. Dan Ramadan memang anugerah. Tanpa Ramadan siapalah kita? Tanpa Ramadan siapalah kita untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Moga-moga bermanfaat. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم سلمنا لرمضان. Ya Allah, selamatkanlah, sejahterakan kami untuk bertemu dengan Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami. Artinya supaya Ramadan itu selamat sebagaimana selayaknya dengan kita sambut dia. Wa tasallamu minna mutaqabbala, dan terimalah, ya, kami di kalangan hamba-hamba yang kau terima dengan kedatangan Ramadan ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf bagi saya yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menyampaikannya cuma yang kurang, yang lemah, yang tak elok. Memang adat saya sebagai seorang manusia serba kekurangan. Saya mohon ampunan dari Yang Maha Esa. Juga mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan yang, ya, menonton, ya, online kuliah ini. Kuliah ini moga-moga Allah semua mengampuni kita dan merahmati kita dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak. Ya, semoga kita diberkati. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami pada hari-hari yang masih berbaki pada bulan Ramadan ni. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Wabihi wallahu alam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.